Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat menghadiri dan join sekali lagi ke program Dr. N Live Table Talk. Okey, jadi hari ini Dr. N bawakan seorang tetamu yang sangat istimewa. Macam mana dengan audio kita? Ini pertama kali di Dr. N Live Table Talk kita buat menggunakan platform Zoom sebab speaker kita ni jauh daripada kita, jauh. Jadi kita nak dekatkan kita pakai platform Zoom. Jadi kita first time, so kita nak test. Okey tak? Boleh tak berikan komen? Cuba berikan komen. Jelas tak? Jelas tak kita punya suara? Kenapa tak nak keluar dekat iPad ni komen? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kan tanpa membuang masa, okey dah pukul 11. So Dr. N nak cerita, nak perkenalkan speaker kita yang cukup istimewa pada hari ini. Okey, hari ini untuk membincangkan topik berkenaan ekstrak tumbuh-tumbuhan, adakah dia bermanfaat atau menjejaskan kesihatan, kita ada Dr. Azlini Ismail. Okay, doktor ni kalau anda semua tengok kat skrin nampak muda ya. Memang nampak muda sebab beliau buat fast track PhD. Beliau telah melengkapkan atau membuat fast track PhD. Fast track PhD ni maksudnya dia tak ada master. Betul doktor ya? Tak ada master doktor kan? Daripada degree. Ya, betul saya. Dari degree terus buat PhD. Daripada degree terus ke PhD. Itu yang nampak muda, subhanallah. Jadi Dr. Azlini ni buat fast track PhD, bukan calang-calang orang ya boleh buat fast track PhD. Dan kemudian beliau juga telah menerima pelbagai anugerah. Okey, antaranya beliau pernah dapat USM Research University Postgrad Grant Scheme, and then pernah dapat BPS Bain Memorial Bursary Fund, and then pernah menerima Best Student and Best Oral Presentation di dalam beberapa conference saintifik. Okey, kemudian Dr. Azlini ni sebenarnya telah dia bekerja telah memulakan karier di IIUM atau International Islamic University Malaysia pada tahun 2015 sebagai assistant professor. Muda. Kalau tengok pun sangat-sangat muda. Jadi subhanallah. Jadi kepakaran Dr. Azlini sebenarnya, kenapa kita bawakan Dr. Azlini untuk membincangkan topik ekstrak tumbuh-tumbuhan pada hari ini? Kerana beliau memang pakar insya-Allah, kerana kepakaran beliau adalah di dalam bidang medical and health, iaitu medical kita tengok traditional, dia panjang ni, dia punya bidang kepakaran panjang. Kena dengar medical and health sciences, complementary or alternative medicine, traditional medicine and natural product. Okay, including development of traditional and herbal medicine. Jadi Dr. Azlini adalah orang yang pakar dalam membincangkan berkenaan ekstrak tumbuh-tumbuhan yang nak digunakan atau terlibat di dalam alternative medicine atau perubatan alternatif. Kita rakyat Malaysia sangat familiar atau sangat biasa dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Malah perkara ini telah menjadi satu trend di dunia di mana kita faham bahawa kita ada perubatan moden yang melibatkan drugs dan sebagainya, dan kita juga ada perubatan tradisional ataupun perubatan alternatif yang melibatkan ekstrak tumbuh-tumbuhan, essential oil, suplemen, ulam-ulaman dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bawakan topik ini kepada rakyat Malaysia supaya kita dapat menambah ilmu dan lebih familiar. Adakah ekstrak tumbuh-tumbuhan ini bila dikatakan bagus, dia adalah bagus sepenuhnya, kita boleh ambil sesuka hati, atau sebenarnya ada guidelines dia, ada panduan dia, ada tata cara dan tata tertib yang perlu kita ikuti, terutamanya sekiranya kita nak menggunakan ia bagi tujuan perubatan atau kita adalah orang yang nak menghasilkan sesetengah produk yang melibatkan bahan-bahan berasaskan tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi hari ini kita ada Dr. Azlini Ismail. Assalamualaikum doktor. Baru nak bersalam kat Dr. Azlini. Panjang-panjang kita baca Dr. Azlini punya kita panggil latar belakang, baru kita nak ucap salam dekat Dr. Azlini. Doktor sihat doktor? Okey, Waalaikumsalam Dr. N. Alhamdulillah sihat dan berpuasa. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. N Skincare kerana sudi jemput saya hari ini untuk talk ni. Okey, sedikit sharing session lah daripada saya.
Okey, terima kasih doktor. Okey, kita sebenarnya kalau nampak Dr. N tersenyap sekejap sebab bila kita pakai platform Zoom ni dia macam ada lag sikit, a few second. Jadi Dr. N kena bila bercakap, Dr. N kena tunggu dia sampai dekat sana and baru tunggu feedback balik. So kalau nampak Dr. N senyap sekejap tu sebab menunggu feedback. Dia ada lag sikit dekat masa tu. Okey kan? So jadi sebenarnya pada hari ini untuk memulakan perbincangan bagi topik ekstrak tumbuhan bermanfaat atau menjejaskan kesihatan kita. Jadi kita akan mulakan dengan satu soalan yang sangat fundamental atau soalan yang begitu dekat di hati kita, iaitu tentang ulam-ulaman. Rakyat Malaysia ni terutama di luar bandar, tapi orang bandar pun sama. Dr. N daripada kampung pindah ke bandar memang tak boleh lekang daripada sambal belacan dengan ulam-ulaman. Ulam kita boleh jumpa merata-rata lah. Macam-macam jenis ulam daripada pegaga, selum, ulam raja, peria, petai, jering, macam-macam. Tu semua ulam-ulaman yang sangat biasa pada rakyat Malaysia. Jadi yang kita nak minta Dr. Azlin kongsikan pada hari ini adalah kita tahu ulam-ulaman dikatakan sangat baik untuk kesihatan dan juga untuk awet muda. Tetapi sejauh manakah kebenaran bahawa ulam-ulaman ini betul-betul bagus untuk kesihatan dan menyumbang kepada awet muda? Okey, boleh Dr. Azlin kongsikan? Silakan. Alright, terima kasih Dr. N atas soalan tu. Betul kata Dr. N tadi, ulam tu memang kita rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia ni memang sangat senang lah untuk dapat ulam ni. Kita pergi kepada mana-mana restoran pun biasanya memang akan tersedia dengan ulam-ulaman. Tapi bukan sahaja di Malaysia ada juga penggunaan ulam-ulaman ataupun pemakanan ulam ni boleh juga kita tengok dekat negara-negara Southeast Asia ataupun Asia Tenggara, dekat Thailand, dekat Indonesia. Jadi kenapa kita makan ulam dan macam mana ulam boleh dikaitkan dengan kesihatan yang baik, dengan awet muda. Kebanyakan paper ataupun kajian yang saya tengok di Malaysia dan juga di luar negara, khasiat ulam-ulaman ni terletak pada kandungan antioksida dia. Kandungan antioksida ni kenapa penting untuk ambil ulam dan kenapa perlunya antioksida ni adalah kerana kita nak melawan daripada pembentukan radikal bebas. Pembentukan radikal bebas ni adalah proses ataupun benda yang normal dalam badan. Iaitu di mana oksigen yang kita ambil, kita sedut ni, dia akan mengalami proses metabolism dan dia akan ditukarkan kepada air. Bila air tu okeylah, neutral. Tapi dalam proses tersebut, kalau berlaku tidak lengkap proses tu, maka akan terhasillah radikal bebas. Jadi kenapa kita tak nak radikal bebas ni? Radikal bebas ni, inilah radikal bebas yang dikaitkan dengan aging process. Bila terdapat banyak radikal bebas, maka kita yang muda pun cepat tua. Kita yang sihat pun jadi sakit. Kenapa? Sebab radikal bebas ni dia boleh memusnahkan sel-sel badan, dia boleh memusnahkan sel membrane, cause oxidative stress kepada badan. So ini juga punca kepada pembentukan kanser. So kaitannya ulam ni dia ada satu property iaitu antioksida di mana dia boleh menetralkan radikal bebas ni. Contoh radikal bebas saya bagi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ni kalau kita ambil antioksidan, dia boleh lawan, dia boleh neutralize kan. Hidrogen peroksida tu jadi air. Jadi maka selamatlah, okeylah dalam bentuk air. So itu adalah satulah kenapa. Bukan satu tapi itu adalah faktor penting macam mana kita boleh kaitkan makanan ulam dengan kesihatan dan juga awet muda tu sekali. Jadi orang yang suka makan ulam ni memang akan awet muda lah, insya-Allah. Ya, macam tu. InsyaAllah. Dr. N suka makan ulam apa tu? Saya macam-macam ulam kecuali yang pahit lah. Kalau peria saya kurang sikit. Petai pun saya tak berapa, jering tak pandai, tapi saya suka yang berdaun. Contohnya macam ulam raja, ulam selum tu saya memang sukalah. Alhamdulillah.
Ya, boleh saya tambah sikit Sila memandangkan sila Doktor. Dr. N sebut selum dengan ulam raja tadi ya. Ya. Ada kajian ya yang dilakukan oleh Universiti Sains Malaysia USM mendapati selum dengan ulam raja tu memang sangat tinggi dengan kandungan antioksida dia. Jadi baguslah apa Oh, amalan subhanallah. Dr. N tu selum dengan ulam raja. Ya, alhamdulillah. Pegaga pun suka. Memang bagus sebenarnya makan ulam ni. Kalau kita tengok kan orang-orang dulu kan macam mana mereka maintain kecantikan dulu, tak ada night cream, maksudnya yang ada peptide ke, advance night cream ke, siang-siang sunscreen, dia orang tak ada waktu zaman dulu, tetapi kulit mereka dikatakan sangat cantik dan sihat. Mungkin adalah asbab daripada amalan pemakanan ulam. Orang dulu sangat-sangat perlu makan ulam kan, dia orang banyak makan ulam. Jadi ini adalah bukti, kita panggil suatu bukti yang kita boleh tengok kenapa orang zaman dulu kulit cantik-cantik, kerana amalan pemakanan yang baik. Dan rupanya zaman sekarang bila ada kajian saintifik macam Dr. Azlini kata, kita dapat tahu antara faktor penting yang menyumbang kepada keadaan ini adalah antioksida. Antioksida ini sangat-sangat bagus untuk melawan radikal bebas lah, macam Dr. Azlini kata tadi, kerana radikal bebas ini boleh merosakkan sel, dia boleh menyebabkan penyakit, menyebabkan lebih cepat aging atau lebih cepat proses penuaan dan sebagainya. So itu yang kita dapat daripada Dr. Azlini hari ini. Okey, maafkan Dr. N kalau Dr. N kejap pandang sini, pandang sini, pandang sini. Ada 3 skrin kat sini, subhanallah. Pertama kali live melalui Zoom, Dr. N pening sikit nak pandang skrin yang mana satu. Okey, maaf ya. Alright. Jadi kita dah, Dr. N harap rakyat Malaysia hari ini yang menonton live ini dah dapat satu poin yang sangat penting daripada Dr. Azlini, iaitu ulam-ulaman adalah satu bentuk pemakanan yang sangat bagus diamalkan dan ia memang terbukti membantu kita menjadi lebih awet muda dan juga untuk mengelakkan penyakit. InsyaAllah. Okey, tetapi kan Dr. Azlini, jadi Dr. N nak tahulah kan, kalau suka sangat makan ulam, suka-suka sangatlah makan ulam, pagi nak makan ulam, petang nak makan ulam, malam nak makan ulam, adakah kan kita nak tahu, ulam-ulam yang kita makan ini, adakah ianya selamat diambil sesuka hati, sehari sampai 3 kilo makan ulam contoh. Okey, adakah ia selamat diambil atau sebenarnya ada dos-dos tertentu atau mungkin dia tergantung kepada jenis ulam itu sendiri. Boleh tak Dr. Azlini jelaskan kepada kami semua? Alright, so Dr. N cakap tadi kita cakap pasal benda yang positif lah mengenai ulam, iaitu ambil ulam boleh awet muda. So bila dengar daripada saya cakap hari ni, balik hari ni terus makan 3 kg ulam. So itu tidak sebenarnya, itu bukan saranannya. Dia ada khasiat yang baik dan saya punya apa panggil itu sure ataupun recommendation pada semua adalah boleh ambil tapi janganlah kena berpada-pada, jangan melebihi ataupun melampau-lampau kita punya pengambilan tu. Kerana apa? Kerana ulam ataupun apa-apa sahaja yang kita ambil dia ada dos yang tertentu. Apabila kita lebih dos ataupun kita ambil pada kadar yang melampau atau melebihi, dia akan beri kesan toksik kepada badan kita. So dalam ilmu farmakologi sikit ilmu farmakologi dia ada therapeutic dose, iaitu dos yang memberi kesan yang baik, kesan terapeutik. Tapi bila mana kita lebih daripada itu, maka dia akan jadi sampai pada toxic dose, iaitu dos yang boleh memberi toksik kepada badan. Okey, berbalik pada ulam tadi, kalaulah kita ambil pada kadar yang kita selalu ambil. Contohnya, tengah hari ni makan nasi dengan ulam. And then malam ni makan dengan ulam. So, biasanya kita ambil berapa je, tak sampai 1 pinggan penuh, right? Betul. So, itu dah okey sebab secara tradisinya kita memang tahu ulam ni memang selamat dimakan. Dah berkurun-kurun daripada nenek moyang kita memang makan ulam. So, memang kita tahu ulam adalah benda yang edible, boleh dimakan, namun harus ada limitation juga dari sudut berapa banyak yang kita nak ambil tu. Sebagai contoh
Sebagai contoh, antara kajian yang saya jumpa, sebab selalunya kita ingat bahan natural, bahan semula jadi ni boleh je nak ambil makan, baguslah kan, bahan semula jadi, makan je lah sebanyak mana. Tapi sebenarnya tidak ya. Walaupun ada kajian yang menunjukkan ada kesan terapeutik, ada kesan bagus, macam tadi saya cakap tadi, antioksida dan protect against cancer, semua tu, tapi kita harus juga tengok kesan toksiknya. Sebagai contoh ya, kajian daripada, ada dua kajian, kumpulan kajian daripada UKM dan juga UiTM. Dua-dua kajian ini mengkaji ulam raja, mengenai toxicity ulam raja, tapi kajian ni dilakukan ke atas tikus lah, tidak ke atas manusia. Didapati pada certain dos yang tinggi, yang terlampau tinggi, maka apa akan jadi, tikus tu dia punya hati dia dan juga dia punya buah pinggang dia saiznya mengecil daripada yang normal. Dan juga ada satu lagi kajian daripada UiTM ya, daripada UKM mengatakan akan terdapat toksik kepada liver, hepatotoxicity associated with the use of ulam raja. Tapi ini hanya berlaku dekat dos yang terlalu tinggi. Kerana toxicity tadi ni dia memang didesign untuk tengok paling tinggi sampai mana boleh pergi. Macam tu. Jadi pada dos yang paling tinggi memang ada toxic effect. Jadi kita, sebab tu saya sarankan tadi boleh ambil pada kadar yang biasa tapi jangan melebihi atau jangan melampaui batas. Okay? Begitu ya Dr. Azimi. Betul lah. Sebab bila kata bagus kan, takkanlah lepas ni kita nak ganti pula, nasi tak nak makan. Satu pinggan kita makan ulam semata-mata sebab nak jadikan bagus. Tetapi tidak boleh sebenarnya ya. Even dalam Islam sendiri konsep wasatiyah tu ada. Maksudnya bersederhana. Apa yang kita ambil, apa yang kita buat kena bersederhana. Betul doktor ya? Rupanya dah ada kajian membuktikan kalau terlalu banyak, walaupun kajian ini dibuat ke atas tikus, ada kesan atau efek negatif kepada organ di dalam badan. Jadi anda di luar sana, kita kena faham konsep wasatiyah ini iaitu bersederhana. Boleh ambil setiap kali waktu makan tetapi cukup sekadar dijadikan ulam-ulaman. Jangan jadikan ulam tu nasi ulam. Faham ya? Jangan terbalikkan dia punya portion. Okey, penjelasan yang sangat bagus daripada Dr. Azlini. Terima kasih. Dan Dr. N harap ini merungkai persoalan rakyat Malaysia yang tanya, kita boleh ke ambil ulam terlalu banyak setiap hari? Rupanya ada kesannya yang mungkin tidak sesuai untuk organ kita. Alright, Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan kepada soalan yang seterusnya. Dekat live ni pun dah ada orang tanya soalan, tapi kita simpan dulu, kita habiskan dulu soalan yang ada di tangan Dr. N ni. Ni panjang ni, bertabah sekejap ya. Okey, jadi Dr. Azlini, kita nak tanya, orang dahulu terkenal ya dengan persediaan tradisional, orang zaman dulu. Persediaan tradisional mereka melibatkan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Contoh kalau dulu luka, ambil rumput apa, kunyah-kunyah, tampal lah macam tu. Demam, dia ambil daun apa, dia rebus, dia suruh minum. Ini orang dulu-dulu. Jadi sedangkan pada waktu kini kan, kita lebih terdedah kepada perubatan moden. Jadi apa pandangan doktor tentang penggunaan ekstrak tumbuhan untuk menggantikan drugs ataupun ubatan zaman moden masa kini? Silakan doktor. Okay, alright, thank you Dr. N. Untuk soalan ni, sebenarnya soalan ni saya jawab secara peribadi lah. Secara peribadi, saya punya preference is that saya lebih cenderung kepada perubatan moden. Tapi ada orang berlainan pendapat atas panggil itu tekad masing-masing dan apa kefahaman masing-masing. Kenapa saya lebih cenderung kepada perubatan moden walaupun saya adalah pengkaji herbal, pengkaji ekstrak tumbuhan. Okey, kenapa? Kerana perubatan moden, mungkin masyarakat juga tahu perubatan moden atau ubat tu sendiri, banyak juga ubat tu sebenarnya daripada tumbuhan juga sebenarnya, bukannya something yang alien, betul-betul alien. Dia sebenarnya daripada natural compound juga sebenarnya, tapi dijadikan, diisolate dan jadi dalam bentuk ubat.
Okay, kenapa saya rasa saya kata tadi saya cenderung kepada perubatan moden, kerana perubatan moden ni ubat yang ada dalam di market atau di pasaran tu, dia telah melalui proses yang sangat kritikal, sangat detail, daripada fasa 1 kepada fasa 2 trials ya, di mana fasa 1 tu detailnya macam mana? Detailnya adalah nombor 1, dia start dengan in vitro test dulu. In vitro maksudnya contoh kalau untuk kecantikan ke, contohnya lah ya, ataupun untuk apa-apa kesan terapeutik lah, dia akan start dengan in vitro, ambil sel dulu, tengok okey ke tak okey kita punya drugs ni on this cell, and then tak tengok sel yang berpenyakit lagi, mula tengok sel yang elok, kemudian baru tengok sel yang berpenyakit. Kalau ada potential of that drugs, ada significant improvement, then only dia pergi kepada later stage, iaitu dekat haiwan pula ada test. And then haiwan tu bukan direct jump pada haiwan yang terus tinggi, tapi dia diguna ataupun dia test atau diuji kepada contoh dekat sekarang ni trend guna zebrafish, kemudian baru pergi kepada tikus, and then lepas tu test pula kepada arnab, and then lepas daripada animal study tu barulah dibawa kepada fasa 2, iaitu test kepada manusia. Ini dipanggil clinical trial. And then maksudnya bukan semua drug yang kita hasilkan dalam lab itu boleh proceed kepada clinical trial dekat manusia. Hanya certain sahaja yang diproven dia punya efficacy, proven dia punya safety, okay? And then baru proceed pada manusia. And then in the second phase, fasa kedua tu barulah kita tengok dari sudut keberkesanan dia dan adakah ada kesan sampingan ubat tu kepada manusia. That's why drugs that you found in the market, in the pharmacy, dah lalui semua proses ni, dan dia dah tahu dah dekat patient the drugs leaflet information. Kalau kita beli drugs dekat pharmacy tu dah state daripada A sampai Z, macam mana dia bertindak, apakah side effect dia, apakah contraindication dia. Maksudnya kalau you pakai drug A, you tak boleh pakai drug B, tak boleh pakai drug C. Maksudnya semua maklumat tu dah ada. Ini berlainan dengan ekstrak tumbuhan ya. Sebab saya pun pengkaji tumbuhan. Kita mengkaji. Saya tak nafikan ya. Bila saya buat kajian, contohnya saya buat kajian serai kayu, ini dah masuk tahun ke-11 saya dengan serai kayu, memang dibuktikan efektif. Ya, dekat animal study saya try, in vitro study, in vivo study, semua dah try dan memang terbukti berkesan. Tapi masih ada lagi lompong-lompong kajian yang kita perlu hasilkan atau kita perlu kukuhkan lagi untuk untuk kita betul-betul yakin bahawa ini boleh digunakan, ini selamat digunakan. Itulah penyebab kenapa saya lebih cenderung kepada ubat-ubatan moden, kerana dah ada A sampai Z, apa yang perlu, apa yang okey dan apa yang okey. Info tu lengkap doktor ya. Macam yang Dr. Azlini kata, bila sesuatu ekstrak tumbuhan nak dijadikan ubat, sebab bukan semua ubat ni kita kata drug sintetik, tetapi ada juga daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan. Tetapi ia telah melalui suatu fasa kajian atau R&D yang sangat detail, bermula daripada in vitro kepada animal model atau penggunaan test dalam haiwan, dan juga kemudian barulah dibawa kepada clinical trial. Dan biasanya proses ini makan bertahun kan Dr. Azlini, dia bukan 3 bulan, 6 bulan, dia biasanya at least 5 tahun, betul ke doktor? Kadang-kadang biasa lama lagi. Lama lagi sebenarnya drugs, belas-belasan tahun, puluhan tahun pun ada. Dan puluhan tahun, dan kemudian kecundang dekat fasa yang human trial, dekat test dekat ke atas manusia. So bayangkan dia punya detail the whole process. Tapi itulah, saya tidak menidakkan juga ya. Sekali lagi saya
kan saya tidak menidakkan keberkesanan kita punya ekstrak tumbuhan ialah yang kita selalu ambil juga. Cuma itulah dari sudut the whole process tu. Betul. Jadi kat sini kita boleh tengok bahawa ubat yang ada di pasaran itu dia dah orang kata apa, dah dikaji dengan sepenuhnya. Tetapi masih juga kita belum habis kaji semua kan, sebab dekat Malaysia ni ada pelbagai tumbuh-tumbuhan yang penuh dengan khasiat. Jadi seperti mana yang kita dengar pada Dr. Azlini tadi, kita kena pandai menilai. Kita kena pandai menilai sebelum kita memilih mana-mana yang ikut kita punya preference lah. Maksudnya ilmu kena ada, kena bertanya banyak kepada orang yang lebih pakar. Dalam sesi ini kita tanya kepada Dr. Azlini macam tu. Terima kasih Doktor. Jawapan yang sangat-sangat baik. Okey, jap. Sambil ni Dr. N tengok ada soalan. Ada soalan bagusnya. Dr. N pun nak tanya pasal serai kayu tapi kita kena habiskan juga soalan yang ada dahulu, okey? Jadi kan doktor, tadi kan bila berkait dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan kan, ada kita tahu ada khasiat dia, tetapi kita mesti tahu bahawa bukan semua tumbuhan ini kita boleh ambil sewenang-wenangnya, ambil sesuka hati tanpa kajian yang bagus. Kalau kita nak jadikan dia suatu perubatan ataupun ubat, perlulah ada kita kata apa data yang kukuh yang menyokong perkara ini, sebab bila kita sebut tumbuh-tumbuhan, dia ada juga toxic effect dia sekiranya kita tidak berhati-hati, sebab tumbuhan ni ada macam-macam kan. Okey, jadi kan kita nak tanya pada Dr. Azlini, kalau kita nak kata ekstrak tumbuhan tu dalam bentuk suplemen maksudnya kalau suplemen ni mungkin dia ada khasiat untuk kesihatan atau mungkin dijadikan suatu perubatan alternatif. Kalau di antara suplemen ekstrak tumbuhan yang telah diproses dengan tumbuhan asal yang masih hidup, yang mana lebih baik untuk dimakan bagi mendapatkan khasiatnya? Katakanlah tadi, contohlah kata pegaga ni boleh ubat darah tinggi. Contoh, katalah pegaga boleh ubat darah tinggi. Jadi yang mana lebih baik? Kita ambil dalam bentuk suplemen telah diproses, yang dah ditentukan dos, atau kita ambil yang raw, yang mentah tu dan kita ambil dengan sukatan kita sendiri. So, apa pendapat doktor? Okey, soalan ni pun saya tak ada jawapan yang konklusif. Dia sebenarnya dia terbuka. Okey, saya bagi contoh kalau suplemen tu biasalah yang kita ambil dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk drinks ya. So bila dia dalam bentuk kapsul, normally dia dah melalui proses extraction in which contoh proses extraction, kita keringkan daun dia, kemudian kita blend dia, lepas tu baru kita buat extraction. Kita nak extract guna air ke, guna alkohol ke, ethanol ke, metanol ke, ini semua bergantung kepada apa yang kita nak daripada tumbuhan tersebut. Dia bergantung. Kalau lah contoh kita cari dalam literature, okey, yang memberikan kesan yang baik adalah something yang compound yang bersifat polar ataupun larut dalam air contohnya. Jadi cara masa kita nak extract tu, kita kena extract menggunakan air lah. Berbanding kalau kita jumpa dalam literature, contohnya compound yang kita nak ataupun therapeutic effect yang kita nak tu bersifat non-polar. Jadi kita punya extraction tu must be sama juga. Non-polar juga dia punya bahan pelarut dia tu. Jadi maksud saya adalah bila kita dah ada bentuk ekstrak tu, selalunya kita dah tahu apa benda yang kita nak, dan bila kita ekstrak tu, compound tu akan jadi dalam bentuk concentrated. Contohnya 1 gram ke 1 gram lah, contoh 1 gram kita ambil contoh pegaga 1 gram dengan 1 gram ekstrak pegaga. And then kita nak bandingkan the active compound ataupun bahan aktif dalam 1 gram yang fresh dengan 1 gram yang dah concentrated. Of course, yang ni yang kita punya extract tu ada lagi banyak dia punya concentration of the active compound tu. Biasanya kita buat dalam yield tu macam lebih kurang 10 kali ganda, 20 kali ganda lagi banyak active compound tu dalam
apa tu ekstrak tu tadi. Jadi kalau lah Dr. N cakap tadi yang mana satu lagi bagus, itu it depends. It depends. Tapi yang fresh ni baguslah juga sebab satu kita boleh ambil dia punya serat kan, sebab it's an ulam, it's a sayuran, right? Itu kalau kita ambil double tu extract tu hanya compound tu sajalah yang kita dapat. Macam tu ya. Okey, betul lah. Kadang-kadang mungkin juga melalui bila kita proses kan dalam extraction, ia mungkin melibatkan haba dan sebagainya yang mungkin akan memusnahkan sesetengah nutrien yang tak tahan kepada suhu tinggi ya doktor. Jadi again benda ni sangat orang kata bergantung kepada jenis ulam dan apa yang kita cuba dapatkan daripada ulam tersebut atau tumbuhan tersebut macam yang Dr. Azlini katakan tadi. Alright. So sekejap dah 11.30, 30 minit berlalu dengan sangat cepat, subhanallah. Setakat ni Dr. N harap anda yang menonton dah dapat banyak tambahan ilmu dan juga information daripada penjelasan Dr. Azlini. Kita nak teruskan, kita masih ada 2 soalan dan 2 soalan ini sangat menarik kerana ia berkaitan dengan essential oil ataupun minyak pati yang mana Dr. N yakin ramai di luar sana mesti nak tahu jawapan kepada soalan-soalan berkaitan essential oil. Tapi sebelum tu izinkan Dr. N tengok sekejap di bahagian komen ni sebab dah ada macam-macam soalan. Okey. Alright. Okey. Respon sangat baik daripada kita punya audience. So soalan ni Dr. N simpan dulu, kita akan tanyakan kepada Dr. Azlini 2 lagi soalan berkaitan dengan essential oil. Okey Dr. Azlini. Jadikan doktor, kebelakangan ini minyak pati tumbuhan atau essential oil semakin mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia khususnya. Jadi adakah minyak pati ini memang selamat dan boleh digunakan sewenangnya atau ada garis panduan yang perlu diikuti dan difahami dengan lebih mendalam sebelum suatu minyak pati itu boleh digunakan dalam rutin seharian? Boleh Dr. Azlini tolong perjelaskan dan kupas tentang isu ini? Silakan doktor. Okay, alright. Thank you Dr. N. I think ini pun soalan yang hot topic juga memandangkan banyak pengguna essential oils kat luar sana. Saya tidaklah menggunakan essential oil ni diffuse ke apa, tapi saya sebenarnya terlibat dengan kajian menghasilkan essential oil ni. Baru-baru ni juga kita buat daripada serai wangi. Kita ambil essential oil daripada serai wangi, tujuan dia untuk cuci dia punya perspektif dia adalah untuk digunakan among pediatric patients, kanak-kanak yang datang klinik pergi ni cabut gigi ke, buat proses untuk inilah extraction ke apa, so dia boleh ada antimicrobial properties kat situ. So tengok di situ bagus, alhamdulillah essential oil ni bagus, ada a few therapeutic benefits associated with the use of essential oil. Dan juga selain daripada yang therapeutic benefits, antibakteria semua tu, yang kita suka essential oil ni adalah sebab bau dia kan. Bau dia wangi, bau dia harum, boleh dan kita punya mood pun significantly improve, right? Masuk bilik yang berbau wangi semerbak memang kita sukalah, right? And then ada juga kajian, ini juga terbukti dengan kajian di kalangan pesakit kita boleh tengok dia punya depression score dia, daripada depressed terus jadi bertenaga, daripada mood tak elok terus jadi mood elok, daripada nak marah terus jadi cool down. So itu adalah certain findings tapi tidak konklusif juga sebenarnya finding tu. Ada debate juga, sama ada contohnya yang saya antara kajian yang saya baca mengenai penggunaan lavender oil. Rasanya paling common bagi saya lavender oil lah, lavender oil. Digunakan di hospital dan macam saya cakap tadi lah, all those psychological improvement effects tu seen in the patient, tapi dia tak pasti ini daripada aromaterapi tu pun ataupun dengan massage dengan aromaterapi tu, massage tu sendiri ataupun aromaterapi tu sendiri yang
bagi all those effects. Okay. Mhm. Tapi generally it is okay to use essential oil in terms of apa panggil itu, dia punya safety is considered as safe. Tapi ada banyak precautions that you have to take kalau nak guna essential oil. Nombor satu is that you cannot use the concentrated form. Bayangkan you buat distillation process, dia nak buatkan essential oil ni, you kena distillation process and then you collect the oil. The concentrated form tu tak boleh guna tiba-tiba nak rub skin, nak letak kat sini-sini, sometimes kita consider natural compound ni okay, tapi it is not. In some studies they have reported irritating properties of essential oil. Maksudnya nanti you punya skin akan jadi irritated. Merah-merah macam tu ya. Rengsa. I think rengsa is the right word. Rengsa, and then ada certain essential oil have been associated with the allergic. Orang jadi allergic dengan essential oil tu. That's why dinasihatkan kalau nak guna essential oil yang jenis sapu, you kena try sikit je dulu, and then tengok, observe within 24 hours ada tak reaction apa-apa, ada timbul rashes tak, ada timbul biji-biji tak. Kalau everything is okay, then only you can proceed guna essential oil tu. Tapi macam saya cakap tadi lah, jangan guna concentrated form. And you dia punya instruction by the dia punya manufacturer tu kan. Itu sangat penting Kalau dia cakap masukkan 2 drop dalam berapa mil air ke something like that, then you have to do as instructed. Jangan mentang-mentang you suka the pleasant smell semua tu kan, bau yang bagus tu meletak banyak. So cannot, tak boleh. So kena guna as it is, as instructed by the manufacturer. Okay. Betul. Saya sangat setuju dengan Dr. Azli ni, sebab betul. Dr. Ann sendiri pun memang ada jumpa beberapa orang yang beritahu dia kesan pada kulit dia yang macam tu lah, macam merengsa. Rupanya dia guna direct, dia sapu direct. Memang tak boleh. Macam Dr. Azli ni kata, essential oil ni terlalu concentrate. Walaupun dia hasil daripada tumbuh-tumbuhan, tetapi kita tidak boleh take for granted atau ambil mudah, dan kita rasa alah pokok mestilah selamat kan. Kita lalu kat pokok tak ada jadi apa-apa, mestilah dia punya essential oil selamat. So tak boleh. Adalah sangat penting untuk memahami dan follow dia punya instruction daripada manufacturer ataupun pengilang. Maksudnya kalau pengilang kata okay, you letak 1 liter air, contohnya diffuser lah contoh kan, 1 liter air you tambah 3 drop. So kita kena follow. Kita jangan sesuka hati letak banyak-banyak. Apatah lagi kalau yang nak sapu. Katakanlah pekat, kemudian dia kata you kena letak dalam carrier oil certain amount. Jangan kita cuba untuk ambil keputusan sendiri. Sebab ini boleh menyebabkan kesan buruk kepada diri kita, okay, ataupun pengguna. Okey, bagus. Explanation yang sangat bagus daripada Dr. Azli ni berkenaan dengan minyak pati atau essential oil. Jadi Dr. Ann harap kepada anda, ada beberapa orang sebenarnya yang bertanya tentang essential oil ni. So Dr. Ann harap Dr. Azli ni telah huraian tadi telah menjawab persoalan anda berkenaan dengan essential oil dan pengambilan essential oil. Okey, so soalan terakhir berkenaan dengan essential oil sebelum kita pergi kepada soalan yang ditanyakan di Facebook Live ini. Kita nak tanya berkenaan satu jenis essential oil yang spesifik, iaitu eucalyptus, ataupun mungkin orang biasa panggil minyak kayu putih. Betul Dr. Azli ni? Minyak kayu putih ke eucalyptus? Kerana minyak eucalyptus ini atau minyak kayu putih dikatakan sangat bagus untuk melegakan masalah pernafasan. Maksudnya macam sesama, batuk-batuk kan. Maksudnya yang di kawasan respiratory ini sangat bagus. Tetapi ada juga yang mengaitkan isu penggunaan eucalyptus oil tidak sesuai dengan bayi di bawah 2 tahun. Okey, jadi Dr. Ann nak tanyakan soalan ini kepada Dr. Azli ni, kenapa? Sebab
Dr. N ramai jumpa kawan-kawan terkenalan yang buat balm untuk baby, dan sesetengah mereka guna eucalyptus oil, tetapi diberi pada baby. So kita tak pasti adakah benar bahawa ada orang kata tak sesuai untuk bayi di bawah 2 tahun, atau sebenarnya dia boleh diberikan pada dos-dos tertentu. Jadi Dr. N tanyakan soalan ini kepada Dr. Azlini dengan harapan Dr. Azlini boleh berikan jawapan yang jelas kepada kita semua berkenaan dengan produk bayi yang ada eucalyptus oil. Silakan doktor. Okay, alright. Dr. N, kalau nak jawapan yang jelas secara directnya, not recommended or cannot be used, tak boleh guna untuk baby bawah umur 2 tahun. Ya. Kerana apa? Memang betul ya, eucalyptus oil memang boleh merawat masalah pernafasan. Dia boleh mencairkan mucus, dia boleh jadi expectorant, ya. Bagus, tapi tidak boleh untuk kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni bukan kanak-kanak baby, ya. Baby ni dia lebih sensitif, baby dan juga orang tua juga, ya. Dia lebih sensitif kepada essential oil. Jadi ini juga saranan kerajaan juga, ya, tidak boleh menggunakan eucalyptus oil to the baby yang bawah 2 tahun. Dalam pembacaan, melalui pembacaan saya, doktor panggil bukan itu saja, bukan untuk baby saja yang tidak boleh. Saya ada jumpa juga beberapa benda ataupun isu penting lain, ya, berkait dengan eucalyptus ni. Satu adalah yang saya jumpa untuk pesakit diabetes, kalau dia dah on insulin ke apa, kalau you ambil eucalyptus pun dia akan memberi kesan juga kepada effectiveness of the anti-diabetic drugs juga. Dan juga bukan anti-diabetic drug itu sahaja, ya. Sebenarnya bila saya tengok ni terkejut juga, banyaknya dia punya interaction dengan ubat-ubat yang lain, ubat-ubat common yang lain yang kita ni, ubat tahan sakit, ubat cair darah, warfarin, lagi ibuprofen, semua yang ubat yang biasa kita guna. Kenapa eucalyptus ada drug interaction tu? Sebab eucalyptus ni dia berfungsi sebagai perencat kepada enzim yang penting untuk metabolisme drugs. Okay, contoh kalau kita ambil eucalyptus, okay, dalam masa yang sama kita ambil ubat tahan sakit ibuprofen. Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, tapi ia sejenis ubat tahan sakit. Maka bila kita guna sekali ibuprofen will stay longer in the body. Ibuprofen takkan dimetabolismakan oleh badan kita dengan kadar yang biasa. Dia jadi lambat proses metabolisme dia. Jadi bila lambat metabolisme dia akan kekal lama dalam badan lah. Di samping tu ada banyak lagi drug lain, in which bila dia effect enzim tu, maka yang lain-lain drugs lain pun juga akan lamalah berada dalam badan. So kita kena ambil itu into consideration juga. So tak boleh nak sesuka hati juga untuk kita nak ambil essential oil ini. Subhanallah. Sangat menarik, ya, penjelasan Dr. Azlin ni sangat menarik. Sebab macam Dr. N kata, Dr. N dengar orang kata tu untuk bayi. Tetapi bila Dr. Azlin ni kupaskan, ya, daripada pembacaan beliau, bahawa eucalyptus oil ni sebenarnya dia boleh berinteraksi atau dikatakan tak sesuai nak guna dalam banyak keadaan. Contohnya untuk pesakit diabetik, untuk sesetengah ubat, kan, macam kalau kita ambil ubat and then ambil dengan eucalyptus oil tidak sesuai kerana dia ada bahan yang boleh merencat enzim yang terlibat dalam metabolisme ubat-ubat tersebut. Betul doktor, ya? Jadi sangat menarik, ya. So Dr. N sangat harap, kan, anda di luar sana yang dengar ni boleh kongsikan video ini, live ini kepada orang lain
semoga kita di Malaysia ini kita kata apa, kita sebenarnya ekstrak tumbuh-tumbuhan ni adalah satu khazanah di Malaysia, biodiversity kita satu khazanah Malaysia. Tetapi kita perlukan ilmu untuk memahami tentang tumbuh-tumbuhan di Malaysia dan ekstraknya sebelum kita boleh sesuka hati atau sewenang-wenang menggunakan, kerana ia mungkin menjejaskan kesihatan dan mungkin boleh mengancam nyawa. Di sinilah kita ada pakar-pakar, saintis-saintis seperti Dr. Azlini yang membuat kajian di dalam bidang ini, medicinal pharmacology, iaitu di mana Dr. Azlini ini dan timnya kita kata buat R&D yang mendalam terhadap certain ekstrak tumbuh-tumbuhan. Jadi ini sangat penting. Dr. N rasakan bagi anda kan di luar sana yang mungkin sebab Dr. N usahawan, mungkin di luar sana sahabat-sahabat yang berkecimpung ataupun berada dalam bidang penghasilan produk daripada tumbuh-tumbuhan, adalah sangat baik kalau anda boleh dapatkan consultation ataupun dapatkan khidmat nasihat atau melantik konsultan daripada pakar-pakar seperti Dr. Azlini ini untuk membantu penghasilan kita kata produk yang selamat dan betul-betul berkesan untuk digunakan oleh rakyat Malaysia ataupun pengguna-pengguna anda. Okey, terima kasih Dr. Azlini. Saya suka sangat penjelasan Dr. Azlini. Sangat best, sangat jelas, sangat-sangat memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia yang mendengar pada hari ini. Okey, anda yang mendengar tolong share kerana ilmu yang disampaikan hari ini sangat-sangat penting. Okey, jadi 6 soalan kita telah selesai, tetapi sebenarnya banyak sangat soalan yang ditanyakan. Dr. Azlini, boleh kita ambil masa sikit lagi untuk kita tanyakan soalan daripada audiens kita atau mereka yang mendengar di Facebook pada hari ini. Boleh, Doktor? Okey. Boleh, insya-Allah. Saya jawab mana yang termampu, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, bismillah. Okey, ada satu soalan. Okey, awal-awal ditanya daripada Puan Hani Aznur Adnan. Ini berkaitan tadi bila doktor kata tentang radikal bebas itu adalah terhasil daripada metabolisme yang tidak lengkap. Okey, jadi dia tanya apa yang menyebabkan proses itu tak lengkap dan seterusnya menjadi radikal bebas. Ini soalan daripada Puan Hani. Boleh doktor tolong jawabkan? Okey. Okey. Kenapa tidak lengkap tu adalah kerana dia terhenti separuh jalan. Terhenti separuh jalan juga disebabkan oleh apa orang panggil keterbatasan badan kita untuk menghasilkan, untuk melengkapkan dia macam satu flow. In the end dia akan dapat air. Tapi kalaulah contoh, satu contoh yang saya boleh bagi adalah glutathione. Okey, badan kita sebenarnya dia ada cantik, Allah ciptakan kita cantik, ada glutathione dalam badan kita, yang mana glutathione ni adalah kita punya body apa orang panggil tu, kita punya body sendiri akan menghasilkan glutathione untuk mengcompletekan the whole process. Okey, jadi benda yang incomplete tu maksudnya sebab kita tak habiskan sampai habislah. Okey, bila badan kita ni kompleks doktor? Badan kita ni kompleks. Satu lagi, bila kita meningkat usia, penghasilan glutathione tu dia dah limited. Okay, jadi maksudnya disebabkan itulah yang berlaku proses apa panggil tu penghasilan radikal bebas yang tidak dinetralkan sebab glutathione tu tak cukup. Satu lagi adalah sebab kita terdedah dengan penghasilan radikal bebas yang lebih daripada kadar kita nak menetralkan dia tu. Contoh glutathione kita tu ada takat ni je, tapi kita punya radikal bebas tu tinggi. Contohnya kita terekspos dengan radiasi daripada apa panggil tu sinaran UV, daripada ionization radiation ataupun daripada pemakanan kita pun juga boleh memberi apa panggil tu peluang kepada radikal bebas ni terhasil lebih daripada badan kita dapat neutralkan. Itu yang penting tadi, ulam tadi. Betul. Jadi sebenarnya banyak faktor. Radikal bebas ni bukan saja datang daripada kita kata metabolisme yang tak lengkap, tetapi juga daripada faktor luaran doktor ya, macam UV. Kita pun tahu sekarang kita punya UV lebih kuat berbanding dulu, lepas dengan faktor pemakanan kita yang macam-macam ya sekarang. Jadi ini bila tak jaga kesihatan
itulah yang kita kata bukan gaya hidup yang sihat. Itulah antara penyumbang kepada radikal bebas yang banyak. Jadi badan kita pun tak mampu nak hasilkan glutathione yang cukup untuk kita kata tackle masalah ni. Sebab itu kita perlukan antioksida daripada ulam-ulaman. Harap Puan Hani berpuas hati dengan jawapan daripada Dr. Azlini. Okey doktor, jadi kita ada satu lagi soalan daripada Puan Alia Ghani. Beliau tanya, can modern medicine and ancient medicine coexist on the same platform? Dia kata, jadi sebenarnya macam kita ada tadi kan, perubatan tradisional dan juga perubatan moden. Jadi persoalan Puan Alia adalah, bolehkah kedua-dua ini maksudnya digunakan bersama-sama, wujud bersama-sama di atas satu platform? Apa pendapat Dr. Azlini? Silakan. Okey, sebenarnya memang coexist pun sekarang kan, tradisional dengan modern medicine. Okey, satu saya nak inform kepada public juga, sebenarnya dalam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada division untuk traditional medicine. Maksudnya, kenapa bila kita tengok macam tu, sebenarnya betul lah penting kan traditional medicine, dan ianya sebenarnya diiktiraf oleh kerajaan. Dan juga kalau kita tengok di negara-negara barat, di hospital mereka juga ada wujudnya division traditional medicine ni. Okay, so maksudnya kita tidak menidakkan tadi keberkesanan dia, dan juga dia punya market untuk traditional medicine ni, kalau dekat western tu memang sangat-sangat luas pun sebenarnya. The use of supplement. Cuma itulah macam saya cakap tadi, kita boleh guna, tapi kalau kita nak tukar terus, contohnya doktor dah bagi ubat darah tinggi A, you have to take, kena ambil yang ni. Tapi contoh balik kat rumah, saudara datang cakap, guna ni lah, rebus ni lah, makan ni lah kan. And then tiba-tiba you terus nak stop ubat yang doktor bagi, lepas tu tak pergi consultation dengan doktor, terus stop macam tu je dengan harapan bahawa sakit tu akan sembuh. Saya tak setuju macam tu. Saya tak setuju. Kerana apa? Sebab kita kena berpada-pada macam saya cakap tadi. Yang tradisional ni kita tak tahu lagi betul tak dia berkesan. Yang kedua, side effect dia apa? Betul tak dia tu tak ada side effect lain? Memang contoh dia boleh turunkan tekanan darah ataupun reduce blood sugar level. Tapi ada tak dia bagi kesan dekat buah pinggang kita? Ada tak dia bagi kesan dekat liver? Itu kita tak check, kita tak tahu. Tengok-tengok kita dah dapat kidney failure. Sebab apa? Sebab benda yang kita tak tahu asal usulnya. Jadi teruskan juga consultation doktor. Alternative medicine boleh ambil, tapi berpada-pada lah. Jadi Itulah yang saya punya sebaik, pendapat lah. betul, jadi sebaiknya Orang lain lah kena, dia punya ni. betul. Tapi Dr. N sendiri pun memang rasa macam ni. Kita kena selalu rujuk pada yang lebih ahlinya. Macam tu kan. Kita kena rujuk pada yang lebih ahlinya. Kita ada ahli dalam bidang perubatan moden, kita ada ahli di dalam bidang perubatan alternatif. Jadi kita boleh cari ahli-ahlinya dan bertanyakan. Betul macam Dr. Azlini katakan, kalau kita nak tukar terus ubat, bukan tak boleh. Tapi kita tidak tahu sebab apa. Katakanlah kita ada orang kenalan kita, aku makan ni baik je, sembuh contoh. Tetapi kita tidak tahu tindak balas benda tu dengan orang tu, dengan kita adalah tak sama sebab kita individu yang berbeza. Dan sumber tumbuh-tumbuhan juga kan, bila Dr. N pernah bercakap lah dengan seorang yang bahagian botanis, dia kata tumbuh-tumbuhan ni tumbuh di tempat yang berbeza, dia mempengaruhi dia punya bahan aktif dia punya, maksudnya compound kat dalam tumbuh-tumbuhan tu akan berbeza mengikut dia punya tempat dia tumbuh. Ada tempat yang sangat bagus, pengairan bagus, mineral bagus, mungkin dia tumbuh sangat bagus. Ada tempat dia ada heavy metal, dan tumbuh-tumbuhan ni adalah satu jenis makhluk Allah yang boleh menyerap heavy metal. Jadi kita tidak boleh kata kalau perkara ni orang tu makan kat sana bagus dan kita nak ambil dengan sukatan yang sama akan berkesan, kita tidak tahu. Jadi bagi Dr. N sendiri, pendapat sendiri adalah kita boleh cari pada ahlinya, rujuk pada ahlinya, dan Dr. N setuju dengan Dr. Azlini. Sekiranya anda memang ambil ubat hospital, sentiasalah berbincang dengan doktor dahulu sebelum buat sebarang pertukaran. Dan sentiasa wasatiyahnya dalam hidup ni, kita jangan ambil perkara terlalu melampaui batas macam tu.
Okey, sekejap. Kenapa hilang? Okey, ada. Kita ada satu lagi doktor, soalan terakhir. Doktor dah ada lagi 7 minit tapi kita ada soalan terakhir ni. Boleh doktor ya? Last sekali, kesian Puan Alia ni nak tanya juga. Dia tanya, selamat tak penggunaan essential oil pada bayi sebab ada yang kajian mengatakan boleh dengan peratusan 1%. Tetapi ada juga kajian mengatakan tak boleh langsung untuk bayi. Mungkin Dr. Azini sebenarnya dah ada jawab sikit ni dalam persoalan eucalyptus tadi, tetapi tak apa, boleh tak Dr. Azini jawab sikit lagi secara general untuk Puan Azini sebab dia tak spesifikkan essential oil apa, tapi dia tanya macam ni. Jadi boleh tak Dr. Azlini tolong jawabkan soalan Puan Alia Gani ni. Silakan Doktor. Okey. Kalau ikut pembacaan saya mungkin kat luar sana lebih lebih lama dengan essential oil ni, mungkin dah buat kajian yang lebih lanjut Tapi ikut saya punya pembacaan tu tidak disarankan ya essential oil untuk bayi memang tidak disarankan. Tapi ada juga saya terjumpa ya berbalik pada eucalyptus tadi. Eucalyptus tu terdapat dalam wicks kan, wicks yang vapor rub tu. Tapi wicks sendiri pun dah tulis dia punya dekat dia punya tu tidak boleh digunakan untuk bayi bawah 2 tahun. Dah nyata kat situ maksudnya tak boleh gunalah. Tapi dia ada keluarkan satu produk iaitu wicks baby rub. Jadi yang ni boleh guna. Dia kata boleh guna. So maksudnya kita boleh gunalah. So that's why saya kalau produk ni saya confident pada benda yang dah terbukti. Maksudnya dia dah buat kajian apa yang sampai umur ni boleh, sampai umur ni tak boleh. Jadi yang selebihnya yang belum ada kajian tu kita tak beranilah untuk bagi saranan tapi kalau contohnya dah terbuat ke apa, kalau baby tak ada masalah okeylah, tapi kalau baby ada masalah ke mana kita nak tuju lepas tu kan. Jadi matilah dengan tak boleh bernafas ke apa benda. Sebab ada juga saya nampak side effects apa kesan samping dia tiba-tiba boleh jadi seizure, sawan kita tak nak benda-benda yang level yang menakutkan macam tu berlaku mengancam nyawa ya. Jadi lebih baik kita lebih bersikap berhati-hati. Saya rasa lagi baiklah berbanding nak cuba kan. Baik dapatkan rawatan jumpa dengan doktor yang pakar lah. Betul doktor, setuju sangat kan, sebab kita nak test tu kalau bayi tu anak kita kan, jadi kita tak nak sesuka hati test tanpa suatu kita kata apa satu data yang kukuh. Kalau macam Vicks tadi dalam contoh kan Dr. Azini kata, sebab dia mesti dah ada tim R&D dia, mereka dah tahu okey yang ni bukan untuk bayi bawah 2 tahun, okey yang ni boleh dan sebagainya. Jadi mengikut instruction sangat penting, membaca instruction tu juga sangat penting. Kadang-kadang setengah pada kita, kadang-kadang Dr. SB pun macam tu kan, beli produk lepas tu tak nak baca dia punya insert ataupun tak nak baca dia punya yang dia bagi nota kecil tu kan, ubat ke apa kan. Sebenarnya itu sangat penting sebab melalui situ kan kita akan dapat information, oh sebenarnya tak sesuai, oh anak aku baru 2 tahun tak boleh pakai. Kadang-kadang kita main taram je, kata take for granted. So benda ni sangat berbahaya. Jadi mencari ilmu, merujuk pada yang pakar dan banyakkan membaca untuk menambah ilmu tu sangat-sangat penting. Walaupun dia melibatkan isu tumbuh-tumbuhan yang kita rasa oh mestilah selamat, sebenarnya banyak yang perlu kita ketahui dan adalah sangat bagus untuk kita banyak membaca dan mendengar daripada ahli-ahlinya. Macam Dr. Azlini hari ini, subhanallah. Dr. Azlini, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kalau nak ikutkan kan banyaknya persoalan yang nak ditanya oleh rakyat Malaysia, terutama berkaitan dengan essential oil. Tentu banyak. Tetapi apa yang Dr. Azlini dah terangkan hari ini, Dr. rasa sangat-sangat informatif. In fact kat sini pun kita dah ada komen yang kata Dr. Azlini apa yang you bagi sangat informatif, sangat bagus, dan Dr. rasa ini sangat-sangat membantu rakyat Malaysia untuk lebih mengenali tumbuh-tumbuhan, ekstrak tumbuh-tumbuhan, suplemen, essential oil dan membuat keputusan yang betul dalam pengambilannya untuk membaca lebih banyak dan menambah ilmu sebelum mereka gunakan macam tu. Dr. Azlini, terima kasih banyak-banyak sudi join kita pada hari ini. Alhamdulillah. Soalan lain mungkin kalau anda ada soalan, kalau ada soalannya berkaitan, boleh tak mereka tanya terus kepada Dr. Azlini? Mungkin mereka boleh email ke? Boleh ke doktor?
Ya, boleh email tapi nak contact melalui Facebook pun boleh. Facebook boleh doktor Facebook ke, kongsikan Facebook. yes. Okey, Alright, nama saya sebiji Azlini Ismail. Okey, Azlini Ismail ya. Nanti cari Ya. Facebook Azlini Ismail, boleh send PM ke apa. Jadi kalau ada persoalan ya berkaitan dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan ataupun natural product, boleh tanya kepada Dr. Azlini. Dan sekali lagi Dr. N nak share ya kepada sahabat-sahabat usahawan di luar sana yang mengusahakan produk-produk natural, boleh cari ahli-ahli ya macam Dr. Azlini dan lantik mereka sebagai konsultan anda untuk bantu anda develop produk yang lebih bagus kan. Sebab kita ada pakar-pakar di Malaysia, kenapa kita tidak tanyakan kepada mereka. Okey, insya-Allah sesi kita akan berakhir pada hari ini, sesi yang sangat-sangat bagus. Kalau lain kali kita ada banyak soalan lagi, kita akan invite lagi Dr. Azlini insya-Allah. Dan Dr. N nak ingatkan sekarang rancangan kita berlangsung setiap hari Isnin sahaja. Okey, kerana jadual yang agak padat kan, kita tak dapat nak buat 2 kali seminggu. Dr. N minta maaf, tapi kita akan bersiaran setiap hari Isnin. Dan pada hari Isnin depan, Dr. N yakin anda tidak mahu ketinggalan, kerana pada minggu depan kita akan bawakan seorang speaker yang pakar dalam bidang virus. Ini sangat berkaitan dengan isu yang tengah hot pada waktu sekarang ni, COVID-19, tapi beliau bukan nak bincang spesifik tentang COVID-19, tetapi beliau akan bawakan satu topik yang sangat-sangat mendalam tentang mengenali virus dan risiko ancaman kepada manusia. Okey, mengenali virus dan risiko ancaman kepada manusia. Kalau kita tengok sekarang ya, virus COVID-19 bagaimana daripada yang asal daripada China tu, daripada Wuhan, yang sekarang merebak menjadi kita panggil mutant yang sangat menakutkan, dan pada mutant ini telah bergabung menjadi satu mutant yang lebih dahsyat lagi dan membunuh sangat dahsyat di India. Kalau anda semua dah tengok apa yang berlaku di India sekarang, kes sehingga 400,000 satu hari. Satu hari kes sehingga 400,000, yang mati beribu-ribu. Dikatakan 6 ke 7,000 mati sehari. Virus ini sangat ganas. Bagaimana virus yang ganas ini terhasil, sedangkan induk dia yang asal tidak seganas itu? Okey, jadi kita nak kenali virus dan kita nak tahu apa perbezaannya dengan bakteria dan macam mana virus-virus ini boleh menjadi satu ancaman yang sangat menakutkan kepada manusia. Okey. Okey, kejap ya. Ada pesanan penaja. Macam mana? Okey. Alright, jadi terima kasih kepada semua audiens yang hadir pada hari ini, yang menonton rancangan Dr. N Live Table Talk hari ini. Jangan lupa untuk join sesi yang sama pada hari Isnin minggu depan jam 11 pagi bersama dengan seorang pakar dalam bidang virus. Kita nak bincangkan topik mengenali virus dan ancaman terhadap manusia. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.